Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una. Allah rabbi zidna ilman nafi'an zidna ilman nafi'an. Allahumma alhimna bi ilhamil malaikatil muqarrabin wal karubiyin sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ilahi anta maqsudi wa ridaka maqsudi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat kembali dan seterusnya kita menyambung semula pengajian kita. Dalam pengajian kita, adab-adab bersahabat. Jadi pada minggu yang telah lepas kita membicarakan bertentangan dengan hak-hak persaudaraan dan bersahabat. Maka dipecah bagi kepada kita kepada 8 perkara. Maksudnya hak bersaudara, yakni hukukul muslimin, yakni hak-hak sekalian orang Islam. Kerana setiap orang Islam itu diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Bermula orang-orang yang beriman itu saudara. Maka apabila dipecah lagi dalam arti kata bersaudara itu, yang terlebih rapat ataupun yang terlebih hebat daripada persaudaraan tu dia panggil bersahabat. Jadi kita ada 2 di sini. Pertama, dalam arti katanya menjaga hak persaudaraan dan menjaga hak persahabatan. Jadi telah lalu mari kepada kita sebut yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga, kemudian yang keempat. Nah, jadi yang keempat tu tak habis lagi pembicaraan kita. Yang keempat tu masuk dalam arti katanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Menjaga aib. Nah, maksud aib ni benda-benda yang ada pada saudara kita tu sehingga ianya apabila terzahir menyebabkan kawan kita tu rasa malu. Dah, itu makna aib. Dah. Jadi sambungan daripada waktu muka surat 338. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Adapun jika ada alamat yang yakin yang menunjukkan akan kejahatan manusia itu, maka iaitu tiada dapat ditanggungkan akan perbuatan itu akan kebajikan. Ini masalah nak pergi kepada apa yang dikatakan husnuzan, yakni seka baik. Dah. Seka baik ni memberi arti gini, hak faham minggu lepas lah. Apabila ada sesuatu pada kawan kita atau sahabat kita, maknanya keuzuran
ada sesuatu perkara-perkara yang berlaku dah. Contoh dia, kita berjanji dengan dia molek-molek dah. Nah. Tapi datang-datang sampai time dok mari. Nah. Ataupun apa-apa urusan muamalat, urusan perhubungan antara kita dengan dia yang menyebabkan orang panggil teralak benda tu antara kita dengan dia, tak berlaku benda apa yang kita kehendaki, contohnya tanpa ada bukti yang menunjukkan di atas kejahatan dia, maka sewajarnya pada masa tu kita kena bersangka baik. Barulah kita sambung hak ni. Kalau kita nak sambung malam ni, ada kedapatan pada sahabat kita itu tanda yang yakin yang menunjukkan kejahatan itu. Maka iaitu tiada dapat ditanggungkan akan perbuatan itu kebajikan. Jadi kita nak katalah, moga lelek kita tengok dengan mata landai kita sendiri curi. Curi barang orang, hak orang betul benar. Jadi pada masa tu kita tak nak tanggung kata benda tu baik. Sebab apa? Sudah diyakini. Kita nampak dia duk pecah pintu rumah kawan tu, lekong duk pecah dah. Tuan tak ada rumah pergi Johor mana tak tahulah. Betul-betul kita tengok bercelarai waktu bik barang TV waktu bik ni. Jadi pada masa ni adakah satu alasan yang kita nak bersangka baik ke dia? Disebabnya kalau nak sangka baik atas alasan apa? Kalau tuang dia pesan suruh masuk ambil TV, tak pernah sabar pecah rumah orang gitu, kong gitu. Sekurang-kurangnya atas alasan sangka baik ya ada anak kucing. Buka molek kat lepas tu pitu-pitu pun buka molek, mana alasan dia tu tak mahu orang suka jahat tu tak ada. Jadi apabila satu kedapatan benda tu memang yakin dah perbuatan tu adalah perbuatan kejahatan yang kita tengoknya berlaku di atas saudara kita, maka pada masa tu kita tak boleh nak tanggung dah benda tu. Duk gandai rumah orang kong pecah, nak kata bukan gandai tu, je baiki pintu tu. Maka baiki pintu tu suka baik. Jadi kita dah nak kata baiki pintu gua mana duk pecah rumah orang. Maka tak kala tu tak ada alasan dah kita nak kata benda tu kebajikan atas diri seseorang tu. Baik. Asal tajuknya nak bercara bab masalah sangka baik. Baik. Dan demikian lagi, jika yakin kejahatan manusia itu dengan mukasyafah. Lagu mana mukasyafah ni? Yakni dengan dilihat akan kejahatan manusia itu dengan nur yang ditaruhkan oleh Allah Ta'ala di dalam hati waliullah. Jumpa tak sarang Jadi nak cerita gini, seseorang manusia tu tahap ibadat dia tinggi, sehingga kan dia ni naik martabak jahati peringkat ni orang panggil wali dah. Orang wali dah. Maka peringkat orang walinya setengah-setengah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mukasyafah. Orang panggil kasah tu lah. Orang bodoh bukan cek kasah, dia tu kasah tu. Maksud kasfun itu adalah satu pembukaan daripada Allah yang datang daripada nur ilahi. Seorang-orang yang muqarrabin, dekat dengan Tuhan, wali-waliullah, dia duduk sini, dia nampak duk seberang lek sana Teluk Menara tunggang-tunggik duk curi lembu. Heret lembu buat naik bank apa subur gitu gini atas diri dia.
Didapat akan tanda-tanda itu dengan mukasyafah. Orang lagu mana yang Allah Ta'ala beri mukasyafah ni? Nah, maka dia kata yang ditaruhkan oleh Allah Ta'ala di dalam hati waliullah. Dah. Maka iaitu tiada dapat ditanggungkan akan perbuatan manusia itu akan kebajikan. Dah nak kata kebajikan lah. Pasal tahap yakin itu orang panggil yakin yang berada dalam ilmu mukasyafah. Dah. Tetapi ada tapi lagi atas ayat sana ni. Jikalau dapat ditanggungkan akan yang demikian itu atas lalaimu ataupun atas lupamu, maka iaitu lazim atasmu menanggung akan jalan kebajikan. Kita dapat benda ni duk berasanya dalam hal gamuk-gamuk. Bukan dengan kasar ni. Masalah bukan orang waliullah lah, dia dalam keadaan lalai, dalam keadaan tidak mengingati Allah. Gagal ada cara hal curi lembu jatuh ni. Camanya mari nitah ada orang lain dah, dia tu dah tu. Dia tu dah tu. Dia pukul atas jalan ghalib. Yang berlaku pada masa pada masa berlaku tu dalam keadaan kita dengan lala dengan Tuhan. Orang-orang waliullah ni dia tak lalai dengan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun satu saat. Tak lalai dengan Tuhan dia. Dia lalai dengan Tuhan ni satu saat, satu detik tu dia menganggap atas diri dia tu satu dosa dah. Adapun di atas jalan orang yang awam dalam dengan Tuhan ni biasalah. Tapi berbalik pada hak tadi, hak tapi tadi, dalil mukasyafah yang pertama dalam keadaan duduk di atas waliullah. Hak yang kedua ni berlaku di atas keadaan orang tu lalai. Maka lazim atasmu menanggung akan jalan kebajikan. Kena kata kebajikan adalah, tak boleh nak kata kejahatan. Mungkin ilham hari dia tak pakar dah. Campur dengan syaitan, campur dengan iblis. Pasal lalai itu adalah makanan syaitan, makanan iblis. Tak boleh nak kata dah. Dan hilangkan akan yakinmu di dalam hatimu akan kejahatan manusia itu. Kita kena puyuk, kena hilangkan akan kejahatan manusia tu. Jangan kata dia jahat. Sebab apa? Berlaku pada masa tu nyemari ilham tu dalam keadaan kita lalang dengan Tuhan. Dan engkau gantikan dengan sangka kebajikan atas barang yang sedapatnya. Kita heloklah kuk-kuk mana pun sangkaan ke atas saudara kita itu dengan satu sangkaan yang baik. Habis. Dan jika tiada dapat engkau hilangkan akan demikian itu dari dalam hatimu. Nyemari puasa tak sedap. Ambo tak mau kata dah ya tu buat jahat ya tu. Nyemari juga, mari juga. Bahasa berat alik kejahatannya atas dia ni. Nyemari gitu. Maka apabila lazim dalam keadaan gitu, nyemari sekali tak molek juga. Ambo rasa ke tak sedap dia kata. Dia cakap hati dia sorang-sorang maka sayugianya pada masa tu kena wakgan. Sayugianya bahawa jangan engkau zahirkan akan kejahatan manusia itu kepada orang yang banyak. Cakapmu seorang sudahlah. Jangan muzahirkan kepada orang ramai. Seperti kata yang berlaku di atas wali-waliullah tu. Satu cerita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
nama seorang waliullah tu, orang panggil Sunan Darajat kalau di Indonesia. Nah, Sunan Darajat. Dia masuk ke satu kampung. Nah, ini orang panggil misi dakwah dia. Dalam keadaan masa tu masyarakat tu Hindu. Dia tengok seorang sekelami duk godang bini dia. Debung-debang duk godang ke bini. Ya, lalu dia datang, dia mari. Dia kata, apa yang godang ke bini? Dia kata dia ni berlaku zina. Ya, semasa dia musafir dia telah berzina. Dia kata, mana bukti, mana dalil yang mengatakan diri dia zina? Dia pun tunjuk ke perut bini dia. Ya, perut bini dia pucuk gitu. Maka Sunan Darajat kata, dia bukan berzina, tetapi ada sesuatu di dalam perutnya. Isteri kamu berpenyakit. Dia tak percaya juga. Maksudnya si wali tadi telah kasyaf, dan dia telah yakin bahawa si perempuan tadi tidak berlaku zina. Jadi suami dia ni tekan juga, duk tuduh kata isteri dia berzina. Maka dia kata, macam ni lah, kalau nak bukti, suruh isteri dia tidur. Nah, dia panggil suami dia, duduk sebelah. Ini cerita orang waliullah. Karamah yang ada pada waliullah. Dia letak tangan dia atas perut, dia putar isyarat gitu, terbelah perut bini dia, terbuka. Nah, lalu pun dia akak orang-orang perut. Dia kata, cuba kamu lihat, adakah anak di dalamnya? Namun kata berzina. Ya, orang sekelamin itu Hindu. Bila dia tengok, dia terkejut. Rupa tak ada anak. Dah. Dan insya-Allah aku akan cuba menyembuhkan isteri kamu. Dia pun katuk balik dulu. Nah, pembedahanlah obat operik. Dia pun baca biiznillah, kepeh dulu. Dah, ada hikmah di celah tu. Apa panggil misi dakwah. Masuk Islam orang Hindu. Maksudnya itu orang yang mukasyafah. Bila dia yakin benda tu, kata benda baik, walaupun nampak di zahirnya kejahatan, perut besar, nak kata baik pun nak mengandung lah. Tapi apabila dia yakin benda tu, maka diihtimalkan benda tu adalah kebaikan. Itu ta'arif orang-orang yang mukasyafah. Nah, baik. Maka balik pada tadi, kita tak boleh nak buat satu pembuktian. Asalnya berlaku benda tu dalam keadaan seorang tu dia lalai, seorang wali tu dia lalai dengan Tuhan. Nah, maka terdetik mari atas mukasyafah benda tu kejahatan. Maka tak boleh nak ambil satu hujah nak mengatakan benda tu kebaikan. Dan apabila berlazim-lazim atas diri dia, bermain-mainlah atas dirinya dengan kejahatan juga, maka pada masa itu jangan dizahirkan, dia kata. Mu pegang sekat seorang mu sudah. Itu maksud dia gitu dah.